الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diizinkan Allah kita berada di dalam surau yang mulia ini, berada dalam majlis yang paling mulia, yang paling dikasihi oleh Allah, yang paling digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para malaikat sentiasa berkeliaran mencari mana ada majlis-majlis seperti ini, mana ada majlis-majlis zikrullah yang disifatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga di dunia. Malanglah kita kalau berada di taman-taman syurga, lalu kita lari dari taman syurga itu, pergi pula dengan hal yang lain. Ada pula yang apa itu tahu? Dah ada taman-taman syurga di dunia, lari pergi pula tempat-tempat yang lain, dan tidak semestinya pula tempat itu mengingati Allah. Ditanya sahabat, apa itu taman-taman syurga di dunia ya Rasulullah? Jawab baginda, itu ada yang majlis-majlis mengingati Allah, majlis zikrullah, majlis yang mengingati Allah. Dan yang paling Allah kasihi majlis zikrullah ialah majlis yang membicarakan tentang ilmu akhirat, ilmu yang mengenal kita tentang akhirat, untuk kita bertindak supaya kita bersedia untuk akhirat. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah kamu bekalan, kerana kita nak jalan jauh ni. Carilah bekalan. Apa bekalan nak bawa? Duit kan? Nasi kan? Ulut kan? Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekalan yang kamu nak cari ialah sifat taqwa. Sifat taqwa nak kita cari. Tengok, saya datang mikrofon pun lari. Yang pertama tadi sudah tak berfungsi, yang kedua ni lari pula dari saya. Hebat tak? Itu hebat tu. Mic pun takut. Yang dulu orang dari Australia lari. Berapa orang kata tu? Saya pun tak tahu. Sekarang ni saya takut, Ustaz. Sekarang ni dah takut. Punyalah hebat Lepas tu jangan manggil saya. Bila manggil saya, ramai orang takut. Tak apa. Boleh. Okey. Boleh. Okey, insya-Allah. Baik, malam ini kita nak bicara tentang mengenal Allah, sifat-sifat Allah ya. Sifat Allah yang wajib baginya, yang mesti ada pada Allah Taala ada 20. Malam ni kita nak baca yang keberapa? Yang ke-14. Ya, betul? Yang ke-14. Baik. Kaunuhu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 7 lagi ni namanya sifat maknawiyah.
Tujuh sebelum ini qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, namanya sifat ma'ani. Ya. Lepas ma'ani itu ada lagi satu sifat namanya ma'nawiyah. Ma'nawiyah ni dia macam ma'ani juga, tapi bukan serupa. Dia bukan sifat ma'ani ya, dia sifat yang lain. Cuma namanya ma'nawiyah. Dia melengkapi sifat ma'ani ni. Ya. Melengkapi, mengkomplement sifat ma'ani. Kerana Allah tu sifatnya kudrah. Maka Allah lah yang berkudrah. Allah tu iradah, sifatnya iradah. Maka Allah, keadaan Allah itu apa? Beriradah. Ya. Allah itu berilmu, maka keadaan Allah itu berilmu. Dia melengkapi sifat ma'ani. Ya. Maknanya dia mengkomplement sifat ma'ani, melengkapkan sifat ma'ani itu. Dia bantu-membantu antara satu sama lain. Tak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Ma'ani dengan ma'nawiyah itu tidak boleh dipisahkan. Ada ma'ani, adalah ma'nawiyah. Dia tak boleh dipisah antara ma'ani dengan ma'nawiyah. Seperti apa? Lagu dan irama. Boleh pisah? Boleh pisahkan lagu dan irama? Ya, tak pernah dengar kan? Andai lagi dipisah lagi lagu dan irama. Itu pernah dengar ke mana? Saya tak pernah dengar ni. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Lemah tiada berjiwa lagi hampa. Itu pernah dengar ke mana? Ini dia maknawiyah dengan ma'ani. Lengkap, melengkapi, komplement, mengkomplimenti. Tahiyah tidak tu saya sebut je tu ya. Ya. Tolong menolongi. Ya. Lazim melazimi. Itu maknawiyah dengan ma'ani. Okey. Bermula salah satu daripadanya sifat yang apa? Yang ke-14, kaunuhu ta'ala qadiran. Kaunuhu ta'ala qadiran. Iaitu katanya apa? Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Allah itu sifatnya berkuasa. Kemudian Allah itulah yang berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala sentiasa berkuasa. Tak pernah tak berkuasa. Tak ada pernah ada dia hilang kuasanya. Tak pernah pula kuasa yang itu lucut. Tak pernah pula kuasa yang itu lemah. Sentiasa dia berkuasa. Kerana Allah itu sifatnya sempurna. Itu keadaan Allah yang berkuasa. Udah tu. Yang ke-15, muridan. 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 Kalau iradan apa tu? Iradah apa tu? Berkehendak. Berkehendak arti menentukan. Bukan macam kita hendak nak makan, nak minum, nak senam, nak apa, nak mentokar, nak kahwin, nak beranak. Itu kehendak kita, tapi Allah bukan macam tu. Allah menentukan. Allah menentukan tuan-tuan jadi tuan-tuan. Allah menentukan puan-puan jadi puan-puan. Allah menentukan saya jadi saya. Allah menentukan Najib jadi Perdana Menteri. Allah menentukan Mahathir tak setuju dengan Perdana Menteri. Itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Berjaya ke tak berjaya, siapa menentukannya? Allah Ta'ala. Ini bukan politik ni. Nak faham apa artinya muridan tadi. Iradan tadi. Allah menentukan saya jadi saya. Kalau tidak, saya tak ada jadi saya. Kenapa saya jadi saya? Karena Allah dah tentukan saya jadi saya. Dia tentukan saya ni pula ngajar agama. Padahal saya bukan ada background agama. Saya bukan ngaji sekolah pondok. Saya ngaji sekolah orang putih tau. Tahu ke mana? Saya bukan ustaz. Siapa? Cikgu. Ating ngapa jadi ustaz? Ngapa jadi ustaz? Ketentuan dari Allah Ta'ala. Itu muridan Allah. Keadaannya yang menentukan. Keadaan Allah menentukannya. Ya. Kemudian yang ke-15 tadi ya, muridan. Yang ke-16 aliman. Ini kita sampai 20 ni ya. Aliman. Kaunuhu aliman. Kaunuhu tu nak ada tapi dia tak tulis inilah. Malah aku nulisnya, kamu tulislah sendiri katanya. Kaunuhu aliman. Katanya keadaan Allah Ta'ala yang sentiasa mengetahui.
Allah tu tahu aja. Apa benda yang Allah tu tahu je kan? Semua Allah tahu. Yang wajib Allah tahu, yang mustahil Allah tahu, yang harus pun Allah tahu. Berbeza dengan kita. Kita banyak tahu ke banyak tak tahu? Banyak tak tahu. Tapi Allah semua dia tahu. Yang wajib, zatnya, mana rupa zatnya. Putih ke, hitam ke, gemuk ke, kurus ke, bulat ke, bujur ke, 4 segi ke, 3 segi ke, kita tak tahu. Tapi Allah tahu tak zat dia mana rupanya? Tahu. Keadaannya laisa kamislihi syai'un, tidak menyerupai mana-mana sesuatu juga pun. Mana rupanya? Entah. Bagi kita entah jawabnya. Tapi bagi Allah dia tahu mana rupanya. Itu pengetahuan Allah yang wajib tu. Yang wajib tu tidak diterima akal akan tiadanya, mesti ada. Itu namanya wajib. Yang mustahil Allah tahu. Yang mustahil apa? Benda tak ada. Benda yang menyerupai Allah ada ke? Tak ada, tapi Allah tahu. Walaupun tak ada Allah tahu. Syarikul bari, artinya benda yang menyerupai Allah pun Allah tahu. Lebih-lebih lagi benda yang harus. Apa dia harus? Boleh ada, boleh tak ada. Terima ke? Ada pun terima ke? Tak ada pun terima di akal. Hukumnya apa? Harus. Macam dentum-dentam langit tadi tu. Itu tanda nak hujan tu. Kalau dia hujan, terima ke tak? Terima di akal tak dia hujan? Terima akal. Kalau dia tak hujan? Terima akal tak? Terima juga. Semua terima di akal. Itu harus. Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Semua diterima oleh akal. Ketentuannya Allah yang menentukannya. Tapi penerimaan akalnya menerima. Sama ada atau tak ada, diterima oleh akal. Itu namanya harus. Boleh ada, boleh tak ada. Lagi 4 tahun Zaini akan jadi Menteri Besar Perak. Macam? Apa hukumnya? Harus. Bukan mustahil, bukan wajib. Kalau wajib dia mesti jadi Menteri Besar. Ini apa hukumnya? Harus. Boleh jadi, boleh tak jadi. Tapi masuk tanda bidak-bidak dapat. Okey itu apa namanya? Reti harus Yang harus tu boleh ada, boleh tak ada. Lain dari Allah semuanya harus. Dengar ni, faham betul-betul. Selain dari Allah semuanya harus. Alam ni harus. Matahari tu harus. Bulan tu harus. Bintang tu harus. Manusia tu harus. Binatang tu harus. Ikan tu harus. Apa saja selain dari Allah hukumnya apa? Harus. Boleh kita panggil harus. Boleh panggil alam. Boleh dipanggil makhluk. Boleh dipanggil mungkin. Kalau banyak mungkinat, itu selain daripada Allah. Kalau Allah tak boleh kata harus. Allah kita kena kata apa? Wajib bagi akal. Mesti ada. Mesti qidam, mesti baqa, mesti mukhalafatul lil hawadith. Itu Allah. Tapi lain dari Allah, semuanya harus. Semuanya wajib. Semuanya harus, bukannya wajib ya, semua boleh ada, boleh tak ada. Itu dia Jadi yang harus sebut boleh diterima Aliman artinya yang mengetahui, keadaannya yang mengetahui. Yang ke-17 hayyan, kaunuhu hayyan. Apa arti hayyan? Hidup. Yang ke-17 Allah itu sifatnya, keadaannya yang hidup. Allah itu memiliki sifat hidup, maka Allah lah yang hidup. Faham kan ni? Allah memiliki sifat hidup, maka Allah lah yang hidup. Keadaannya hidup. Tak mana mati-mati. Kita ada tak masa mati? Sebelum kita dijadikan ada ke tak ada? Tak ada. Sekarang ada tak? Lagi 1000 tahun? Sudah tak ada balik. Terus 1000 tahun, sebuah lah. Setahun lagi tengok tak ada dah. Orang yang bercakap berapa tahun lagi? Jangan tanya tahun. Balik sekarang tak tahu. Apa-apa Ustaz Ibrahim udah kata dia. Tapi Allah dia tetap akan hidup selama-lamanya. Jadi hidup ni menjadi syarat berfungsinya sifat ma'ani Allah tu. Allah tu sifatnya kudrah kerana dia hidup. Faham ni? Allah tu sifatnya iradah kerana dia hidup. Allah tu sifatnya apa? Ilmu kerana dia hidup. Allah tu sifatnya mendengar kerana dia hidup. Allah tu sifatnya melihat kerana dia hidup.
Allah tu sifatnya basar kerana melihat basar lah. Allah tu bersifat kalam, boleh berkata-kata kerana dia hidup. Jadi hidup ni menjadi syarat bagi berfungsinya sifat sifat ma'ani Allah Ta'ala dan juga maknawiyah Allah Ta'ala. Hidup tu jadi syarat. Macam kita jugalah. Sekarang nampak tak? Sekarang tuan-tuan dan puan-puan nampak saya ke dah? Nampak ke tak nampak? Nampak. Kenapa? Kerana masih hidup lagi. Tapi kalau padam kejap ni nampak ke dah? Tak nampak lagi dah. Tak berfungsi lagi. 6 sifat ma'ani tadi. Apa sifat 6 sifat ma'ani tadi? Ilmu lagi. Sama, basar, kalam. Sebelum itu apa? Qudrah, iradah. Ilmu, sama, basar, kalam. 6 sifat tadi. Dia berfungsi selagi kita hidup. Begitu juga Allah. Cuma Allah tak pernah mati-mati. Allah tak ada mati-mati. Maka sentiasalah sifat ma'ani itu berfungsi. Tak pernah tak berfungsi. Fahamnya ni? Mengapa tak pernah tak berfungsi? Kerana Allah tak pernah mati. Kita ada tak masa yang tak berfungsi? Ada. Ya. Mata tu melihat ketika ada nyawa baru nampak, tak ada nyawa tak nampak. Ya. Begitu telinga mendengar, bila ada nyawa baru dengar, tak ada nyawa tak ada dengar. Begitulah ya. Itu kaunu wabah hayyan syarat. Artinya hidup ke-18 sami'an, keadaannya yang mendengar. Allah tu mendengar je, tak pernah tak dengar. Bersuara pun Allah dengar, tak bersuara pun Allah dengar, jauh pun Allah dengar, ada mikrofon pun Allah dengar, tak ada mikrofon pun Allah dengar. Saya bercakap ni berbisik pun Allah dengar. Tuan-tuan dengar ke? Tuan-tuan dengar kalau saya berbisik? Tak dengar, tapi Allah dengar tak? Dengar. Malahan detik hati saya pun Allah dengar. Terdetik hati tu. Nak marah kau kontrol. Dengar tu tuan ya. Jadi kalau kita sedar sentiasa Allah dengar, berani ke nak ngumpat orang. Berani ke nak mencarut. Berani ke nak memaki suami. Berani ke nak nengkin suami. Kerana Allah dengar aja. Berani ke nak berdusta. Tuan-tuan? Berani ke nak mengadu domba. Berani ke macam-macam dah dosa boleh dilakukan oleh mulut. Kenapa? Dia sedar Allah sentiasa mendengar. Allah itu mendengar. Yang ke-19 basiran. Basiran apa artinya? Melihat. Allah sentiasa melihat. Tak pernah tak melihat. Di mana pun Allah melihat. Kita berada di England, Allah nampak dah. Kita berada di Australia, Allah nampak dah. Kita berada di Moskow, Allah nampak dah. Kita berada di Mekah, Allah nampak dah. Kita berada di flat jalan SB ni, Allah nampak ke dah? Nampak belakang. Di mana-mana pun Allah nampak. Kecil pun Allah nampak, besar pun Allah nampak. Terserlah pun Allah nampak, tersembunyi pun Allah nampak. Itu dia penglihatan Allah. Berbeza dengan kita. Kita yang di luar Dewan Surau ni tak nampak dah. Kemana pergi ya? Orang yang di luar Dewan Solat ni sudah tak nampak kemana dia. Yang di masjid hospital siapa nampak sekarang ni? Yang berada di masjid hospital siapa nampak kan? Tak nampak. Tapi Allah nampak. Sentiasa nampak. Tak pernah tak nampak. Kata kalau kita sedar lah Allah tu nampak aja, berani ke nak ngambil nombor ekor. Hujung minggu ngambil nombor ekor, hujung minggu ngambil nombor ekor. Sedangkan Allah nampak ke dah? Berani ke nak pakai seluar pendek? Tuan-tuan, berani ke nak nyemur kain? Nyemur kain apa? Berani ke nak nyemur kain? Ketang dada. Sentiasa je Allah tu nampak. Berani ke nak jepit dengan ustaz dari belakang tu? Ustaz tak nampak ni, gelap tak nampak. Dia jepit. Aku tengok ustaz. Berani kan? Berani ke tak? Tak berani. Kerana apa? Allah nampak. Esok akan ditayangkan semula. Tahu? Apa saja yang kita buat,
Akan ditayangkan semula, sama ada baik atau jahat, semua akan ditayangkan semula. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa membuat satu kebajikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan olehnya. Dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah juga akan diperlihatkan olehnya. Ini apa? Basar. Allah tu nampak saja. Yang ke-19 basiran, ya. Basiran artinya melihat. Keadaan Allah tu yang melihat. Yang ke-20 last kali mutakalliman. Apa tu mutakalliman? Ya, berkata-kata. Keadaannya yang berkata-kata. Mustahil Allah itu keluh. Mustahil Allah itu bisu. Mustahil Allah itu tak boleh berkata-kata. Itu dia. Itu yang wajib. Boleh apa dah? Wujud qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsih wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu hayyan kaunuhu aliman kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu mutakalliman. Apa ke dah? Apa? Alhamdulillah. Siapa tak hafal, esok pergi daftar nama di tadika Islam. Ya, pasti ke mana-mana dah. Kerana dia mah hafal. Ya tak? Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman. Itu dia. Alhamdulillah ramai yang hafal malam ni saya tengok. Tak payahlah pergi ke tarikat Islam. Pelajaran esok daftar nama tarikat Islam. Ngikut aja. Tak apalah, sekurang-kurangnya hafal tu ya. Okey. Ya. Baik. Itu dia. Itu yang wajib. Adapun setengah sifat yang mustahil atas hak atas Allah Taala itu tadi yang wajib ya. Yang wajib berarti mesti ada. Itu tidak terupa bagi akal akan tiadanya. Itu nama wajib. Tidak terupa oleh akal akan tiadanya. Kalau tak ada perkara itu, akal tak terima. Tidak diterima akal akan tiadanya. Contohnya, Allah itu hidup. Kalau Allah tak hidup, terima akal tak? Terima akal ke tak? Tak terima. Allah itu melihat. Kalau Allah tak melihat, akal terima tak? Tak terima akal. Allah itu mendengar. Kalau Allah tu pekak telinga, terima akal tak? Allah itu mengetahui. Kalau Allah tu bingung, diterima akal tak? Itu artinya wajib. Mesti ada pada Allah Taala. Faham ni? Nanti dia tanya apa wajib? Entah. Dia buat dapat pahala, dia tinggalkan dosa. Itu wajib bagi akal. Ini wajib dari itu wajib syarak. Ini wajib akal ya. Wajib bagi akal. Tidak diterima oleh akal akan tiada. Yang kedua mustahil. Apa kata mustahil? Tidak diterima oleh akal akan adanya. Adanya yang mustahil itu tak terima di akal. Ya. Contohnya wujud, lawannya tiada. Ya. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Kalau kita kata Allah itu tiada, terima ke tak? Terima ke tak? Tak terima ya, kerana tiada tu jadi ada. Ada tiada Allah tu. Terima ke tak? Tak terima. Ya. Allah itu sedia. Ya, Allah itu sedia. Itu wajib. Wajib Allah itu sedia. Lawan sedia apa? Baharu. Lawan sedia tu baharu. Kalau saya kata Allah itu baru jadi semalam, terima di akal ke tak? Itu mustahil. Faham ni? Allah itu baru semalam jadinya. Apa katakan? No way I will accept. Katakan aku tak terima ya. Baqa, apa tu baqa?
Kekal. Allah itu kekal. Wajib tu. Allah itu kekal. Lawan kekal apa? Binasa. Binasa. Saya kata Allah itu tak lama lagi matilah. Macam mana akal terima? Tak terima. Tolak. No way. Dah pandai dah macam putih nampak. No way boleh terima Bukan no way yang di Eropah tu, itu lain. Ini no way, tidak ada jalan. Bukan no way yang di Eropah Barat tu, itu lain. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadith, apa artinya? Bersalah-salahan Allah itu dengan sesuatu yang baharu. Artinya Allah tak serupa matahari, Allah tak serupa burung, Allah tak serupa patung, Allah tak serupa lembu, Allah tak serupa bulan, Allah tak serupa bintang, Allah tak serupa apa-apa juga. Tiba-tiba ada orang yang nyembah matahari, dikatakannya matahari itu Allah. Terima ke tak? Tak terima dia tunjuk kata that is God, terima tak? Tak terima Dia nyembah patung, lalu katanya patung tu Tuhan. Terima tak? Tak terima. Itu dia mustahil. Tak terima akal akan adil. Kerana perkara itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Tak terima akal akan adil. Kalau ada yang mustahil tu, tak terima di akal. Allah itu akan mati. Macam mana? Macam mana? Terima akal ke tak? Tak terima. Kerana hukumnya mustahil. Allah itu bingung. Mustahil. Ini nak bagi faham macam ni tau. Allah itu peka. Jawab. Mustahil. Allah itu bisu. Jawab. Mustahil. Allah itu buta. Jawab. Mustahil. Lagi. Allah itu lemah. Jawab. Mustahil. Itu namanya mustahil. Benda yang tak mungkin akan berlaku. Itu namanya mustahil. Lawan daripada tadi. Jadi kena hafal lah. Yang pertama wujud artinya apa? Wajib. Lawan apa wujud tu artinya apa? Ada. Lawan ada? Tiada. Yang mustahil apa? Tiada. Tiada tu lawannya, lawan yang wajib tadi. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Tiada tu yang mustahil. Tidak artinya sedia. Lawannya baharu. Lawannya apa? Baharu. Mustahil Allah itu baharu. Baqa artinya kekal. Mustahil lawannya apa? Lawan kekal. Binasa. Mustahil Allah itu binasa. Mukhalafatuhu lil hawadith. Apa artinya? Bersalah-salahan Allah daripada segala yang baharu. Lawannya? Lawannya bersamaan Allah dengan sesuatu yang baharu. Apa hukumnya? Mustahil. Qiyamuhu binafsih. Apa artinya? Berdiri Allah dengan sendirinya. Lawannya? Lawannya apa? Berkehendak Allah dengan sesuatu. Allah tu ada yang membantu dia. Allah tu perlukan alat. Allah tu perlukan penolong. Allah tu perlukan pembantu. Apa hukumnya? Mustahil. Mustahil Allah hendakkan penolong. Mustahil Allah hendakkan alat. Mustahil Allah hendakkan pembantu. Dan mustahil pula Allah menerima faedah daripada hukumnya. Kita semayang tadi Allah dapat apa? Kita semayang maghrib tadi Allah dapat apa? Tak dapat apa-apa. Yang dapat apa? Kita tu pahalanya dapat kembali kepada kita. Allah tak dapat apa-apa. Allah bukan mengambil faedah daripada hukum hakamnya. Kita menutup aurat pakai sorban. Saya pakai sorban ni. Allah dapat apa? Tak dapat apa-apa. Yang dapat apa? Yang dapat kita. Siapa semayang bersorban, pahalanya 70 kali ganda daripada orang yang semayang tak pakai sorban. Siapa dapat? Siapa yang dapat? Kita. Allah dapat ke tak? Tak dapat. Mudaratnya siapa dapat pula? Kalau kita tak laksanakan hukum Allah, siapa dapat? Kita juga. Siapa meninggalkan semayang satu waktu saja, dia akan dimasukkan ke dalam neraka 60 tahun. Siapa hendak angkat tangan? Siapa lalu angkat tangan? Siapa hebat berani nahonya angkat tangan? Never mind, I can stand it. Angkat tangan.
No way kata, ya. Jadi dia kembali kepada kita. Faedah itu kepada kita, mudaratnya pun kepada kita. Ya. Allah tak ada apa-apa. Allah datangkan hukum saja untuk dilaksanakan. Siapa mengeluarkan rambut, ini sana tunjuk, ini tak apa ya. Tunjuk sana. Mengeluarkan rambut selai aja. Selai aja. Saja-saja keluar nak selai aja. Ya, untuk ditonton oleh lelaki ajnabi. Tahu lelaki ajnabi? Orangnya boleh kahwin dengan dia. Dia pun keluar apa namanya? Cukup untuk keluar rambut selai. Tengok ustaz rambut ayek. Tahu? Dia nanti di akhirat akan digantung dengan rambut-rambutnya tu. Kemudian dipakaikan kasut neraka. Kasut tu pakai neraka. Kasut pakai di mana? Di kaki. Kasut tu kasut neraka. Sehingga apa? Mendidih otaknya. Kasut pakai di kaki, otak di kepala mendidih. Allah dapat apa? Allah kena apa? Tak kena apa-apa. Yang kena kembali kepada kita. Nampak tak? Begitulah mudaratnya kembali kepada kita. Ya. Siapa berzina dalam dunia ni kalau tak taubat, besok tengok elok-elok ni. Siapa berzina dalam dunia ni kalau dia tak taubat, esok di akhirat dibesarkan kemaluannya tu sebesar dunia ni. Tak ke tak ada. Sebesar dunia ni tak ada ke? Banyak orang tak besar kan? Beri yang benar pakai minyak lintah hal tak akan besar. Lantak saya sebut aja. Esok besar dunia ni. Lepas tu didatangkan 70,000 orang malaikat. 70,000 orang malaikat mengelilingi apa? Kemaluan itulah. Kalau orang lelaki kemaluannya, kalau perempuan susunya. Membawa cemeti dari api neraka. Kemudian yang seorang bilang 1, 2, 3, hancur. Apa yang hancur? Kemaluan itulah. Kalau orang perempuan apa? Susunya hancur. Lepas tu elok balik. Lepas tu bilang balik. 1, 2, 3, hancur. Lepas tu lepas hancur, elok balik. Lepas tu bilang lagi sekali. Siji lagi. Loro, telu, hancur, elok balik. Sampai bila? Sampai habis dosanya, ya. Siapa yang dapat? Siapa yang kena? Kita. Allah tak kena apa-apa, ya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ini apa namanya? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri dengan sendirinya. Tak ada siapa menjadikannya dan dia tidak perlu kepada alat dan dia tidak mengambil faedah dengan hukum hakam yang diturunkannya. Dia kembali kepada kita. Lagi wahdaniyah. Apa arti wahdaniyah? Esa. Lawannya berbilang-bilang. Mustahil Allah itu berbilang-bilang. Wahdaniyah. Apa itu? Qudrah. Apa itu qudrah? Kuasa. Lawannya lemah. Mustahil Allah itu sifatnya lemah. Iradah artinya apa? Berkehendak ataupun menentukan. Lawannya tergagah. Allah terpaksa buat, namanya tergagah. Itu Allah nak buat kita ngapa? Kerana Allah nak jadikan kita. Allah jadikan alam ni kerana Allah nak jadikan alam, bukan tergagah, bukan dipaksa Allah tu menjadikan sesuatu. Tidak. Kerana Allah memang nak jadikan alam, maka jadilah alam ni. Lawannya apa? Tergagah tadi, ya. Mustahil Allah itu tergagah. Boleh tak Allah tak nak jadikan kita? Boleh ke dah? Boleh benar Allah tak nak jadikan kita. Mujur Allah nak jadikan kita. Ada lah kita kejap ni. Kalau tak ada lah. Itu namanya apa namanya? Tergagah tadi, ya. Iradah. Qudrah iradah. Allah berkehendak, berkuasa dan Allah itu menentukan. Dan selalunya qudrah dan iradah ni selalunya selari. Apa yang Allah hendak, Allah berkuasa untuk melaksanakannya. Apa yang Allah tak hendak, berkuasa juga Allah tidak melaksanakannya. Berbeza dengan kita. Ada tak benda yang kita hendak tapi tak berkuasa mendapatnya? Ada ke tak? Usah buat lah. Kalau boleh mentokah tu biarlah Lamborghini ke, Daimler ke, Jaguar ke, apa lagi? Ferrari ke, lagi? Apa lagi? Rolls Royce ke,
Dia tak lalu, tak mampu. Yang tak lalu apa? Yang lalu apa? Proton jadilah. Kancil jadilah. Lagi apa? Myvi. Jadilah Myvi pun Myvi lah. Kerana kita tak mampu. Banyak benda yang kita hendak tapi tak mampu. Dan lagi banyak yang kita tak hendak. Ya ke tak? Tapi datang juga. Benda kita tak hendak tapi datang juga. Siapa seronok benar dapat darah tinggi angkat tangan. Hendak ke tak hendak? Tapi dia datang ke tak? Siapa seronok benar kencing manis angkat tangan. Dia orang belakang tu. Seronok ke kencing manis? Air kata dia. Ya, air apa namanya? Muka aja lah masam kata kencing aja manis kata pedang kata kan. Tapi datang juga. Siapa hendak lemah jantung angkat tangan? Tapi datang juga. Itu dia. Banyak benda yang kita tak hendak tapi datang juga. Banyak benda yang kita hendak tapi tak mampu kita mengadakan. Allah bila dia hendak sesuatu, dia hanya akan berkata kun, maka fayakun lah. Jadilah apa yang dia hendak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu itu, Allah hanya berkata kun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki itu, ya. Itu dia. Itu bezanya antara Allah dan kita. Ya. Itu nama muridan tadi, ya. Qudrah, iradah. Jadi apa? Qadiran, muridan. Lagi apa? Muridan. Mereka dia muridan. Kemudian aliman. Muridan jadi aliman. Artinya ilmu. Allah itu ada ilmu. Lawannya jahilan. Lawannya jahil. Mustahil Allah itu jahil. Itu ilmu. Hayyun atau hayyan. Kaunuhu hayyan apa? Hidup. Lawannya mati. Mustahil Allah itu mati. Allah tak ada mati-mati. Yang mati siapa? Selain Allah. Bukan kita aja. Selain Allah akan mati. George Bush mati lagi. Barack Obama mati. Abraham Lincoln udah mati pun. George Washington udah mati pun. Lagi apa? Siapa lagi? Moshe Dayan udah mati pun. Ariel Sharon udah mati pun. Yang ada sekarang ni apa? Apa? Tak kenal ke nama pemimpin dunia ni? Mereka juga akan mati belakang, ya. Siapa? Mahathir Muhammad akan mati. Najib Abdul Razak akan mati. Lagi apa? Zahid Hamidi akan mati. Lambat laun lah, bukan esok matinya, ya. Semua akan mati. Ya. Lagi apa? Elizabeth Taylor akan mati. Tak kenal ni? Elizabeth Taylor. Brigid Bado akan mati. Tak kenal ke nama ni? Ya. Lagi apa? Benjamin Netanyahu akan mati. Lagi Erdogan akan mati. Semuanya akan mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, tiap-tiap yang sesuatu itu akan binasa. Yang di atas muka bumi ini semua akan binasa. Wa yabqa, yang kekal, yang tak binasa. Wajhu rabbika, iaitu wajah Tuhan kamu, zat Tuhan kamu tu. Zul jalali wal ikram, yang maha agung lagi maha mulia. Yang maha agung lagi maha mulia. Yang itu tak ada binasa, tak ada mati-mati. Kekal abadi selama-lamanya, ya. Sebab di ujung sebab apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmat yang kamu nak dustakan, nikmat Allah yang kamu nak dustakan lagi. Itu Allah cabar manusia. Apa lagi yang kamu nak dustakan? Ya, semuanya akan meninggal, semuanya akan mati, semuanya akan binasa. Yang tak binasa, yang kekal hanyalah zat Allah Taala. Semua akan mati, ya. Jadi itu lawan tadi. Mustahil Allah itu mati. Itu ayat. Ke-18 sami'an. Sami'an itu artinya mendengar. Lawannya? Lawan mendengar apa? Peka. Mustahil Allah itu peka, ya. Sami'an. Yang ke-19 basiran. Artinya apa? Melihat.
melihat. Mustahil Allah itu buta. Mustahil Allah itu buta. Takkan jadi buta Allah. Dan dia tidak pula buta dulu, kini sampai bila-bila tak pernah buta pun ya. Kerana dia melihat bukan dengan mata. Allah melihat hanya dengan basarunnya ya. Dia melihat dengan basarun. Dia melihat dengan basar. Dia tidak melihat dengan mata. Kita nak ada mata. Mata tu pula nak ada kanta dalam mata tu. Nak ada cahaya pula. Kalau tampaknya padang lampu gelap, nampak ke? Tak nampak dah ya. Itu beza antara melihat kita dengan melihat Allah Taala. Kemudian yang akhir sekali ke-20 ni mutakalliman. Artinya Allah itu berkata-kata. Lawannya bisu. Mustahil Allah itu bisu. Ya. Itu dia lawan segala sifat yang tersebut itu dua. Ada pun sifat yang jaiz. Tengok ni. Dia tahu ke mana tempat saya baca ni? Ada pun sifat yang jaiz. Apa itu jaiz? Yang harus. Bukan mak jaiz yang nyanyi tu. Ni yang harus. Boleh ada, boleh tak ada. Diterima akal ada dan tiadanya. Itu jaiz. Iaitu harus pada hak Allah Ta'ala. Maka iaitu berbuat mungkin. Buat mungkin itu selain Allah Ta'ala. Itu nama mungkin. Alam nama dia, mungkin nama dia, makhluk pun nama dia. Segala-galanya itu selain daripada Allah Ta'ala. Itu namanya mungkin. Apa dah? Nak baca betul-betul. Itu sebab saya suruh bawa pen. Tulis rumiatan tu mungkin. M-U-M-K-I-N. Mungkin. Dia bukan mungkin, dia mungkin. Kalau banyak mungkinat namanya. Mungkinat. Kalau satu mungkin. Ya. Artinya apa? Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Ada pun kita terima, tak ada pun kita terima. Itu namanya mungkin. Ya. Iaitu berbuat mungkin atau meninggalkan berbuat dia. Yang ni harus diperbuatnya. Itu bukan diperbuatan tu. Diperbuatnya. Nya tu. Dapat tak tu nya ya. Harus diperbuatnya. Dan harus tiada diperbuatnya. Dia tak buat mengharus, buat mengharus. Akan dia. Maka tiadalah wajib atasnya berbuat dia. Dan meninggalkan dia. Itu Allah tu. Nak jadikan kita harus saja. Tak nak jadikan kita harus juga. Mujur Allah nak jadikan kita. Kalau tak ada lah kita. Boleh tak Allah jadikan kita ni ikan keli? Boleh. Boleh tak Allah jadikan kita ni kambing? Boleh. Boleh tak Allah jadikan kita ni ular? Kalau kita ni ular di mana kejap ni kita duduknya? Di mana duduknya? Dalam semak tu lah. Boleh tak Allah jadikan kita ni babi? Tak boleh kan? Boleh ke tak boleh? Kalau Allah jadikan kita babi, di mana kita sekarang ni? Di Bukit Pelanduk lah. Kalau di Bukit Pelanduk je. Dan merebak apa? Merebakkan satu penyakit. Nama penyakitnya apa? JE. Tahu apa JE? Japanese Encephalitis. Seminggu ngapalnya tu. Japanese Encephalitis. Sampai kenari ada yang tak hafal lagi tu. Seminggu ngapalnya tu. Ya? Mujur oleh Allah jadikan kita ni orang. Alhamdulillah. Orang Melayu pula tu. Punya lebih orang Melayu. Ya tak? Ya ke tak? Kalau dalam satu kampung Melayu tu ada kedai orang Melayu. Sebelah kedai orang Melayu tu ada kedai orang Cina. Yang mana laku agaknya? Kedai Cina tu yang laku. Itu punya baik orang Melayu ya. Entahlah. Baik tu dah, baik ke tak? Punya lah baik orang Melayu. Udah tu? Lagi bagi pula tu diberinya kita iman dan Islam. Kalau hidup apa macam tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita tak dapat iman dan Islam apa macam? Apa agama kita? Tak tahu. Lain daripada Islam apa? Orang Melayu ni tahu tak? Dia banyak pengaruhnya. Mula-mula datang orang Buddha. Maka orang Melayu pun menganut agama Buddha. Sampai tertegaknya satu kerajaan Buddha di tanah Melayu dulu tahu. Namanya Sriwijaya. Nama kerajaan Buddha tu Sriwijaya. Ini yang cakap ni cikgu tawarikh dulu tahu. Cikgu sejarah tahu.
Namanya Sriwijaya. Dia punya kesan-kesan banyak terdapat di Perlis, di Kedah. Itu kerajaan Sriwijaya. Lepas itu datang pula orang Hindu. Orang Hindu mendirikan satu kerajaan pula di tanah Melayu ni. Namanya apa? Langkasuka. Langkasuka. Kerajaan Hindu tu lah. Kesan-kesan yang banyak terdapat di Beruas. Banyak di Beruas tu ada tu. Langkasuka. Kerajaan-kerajaan Hindu tu. Banyak tu. Kuil-kuil yang kecil-kecil tu masih ada lagi di Langkasuka, di Beruas tu. Lepas tu datang Islam. Mujur datang Islam. Datang Syekh Abdul Aziz ke mana? Ke negeri Melaka. Mereka berpura-pura nak berdagang. Naik mendarat aja kapal dia Syekh Abdul Aziz tu ke Melaka. Naik atas darat tu mereka pun semayang ramai-ramai di tepi pantai. Terkejut orang Melayu nengoknya, apa dia buat dia ni? Rupanya mereka semayang berjemaah tu. Bukan tahu pun, tak apa-apa cakap-cakap pun. Maka dia melaporkan kepada Sultan. Pada masa itu Sultan namanya siapa? Parameswara. Itu agama apa? Agama Hindu lah. Orang Melayu semua agama Hindu masa itu, tahu? Parameswara itu Hindu. Maka dipanggil Parameswara, Syekh Abdul Aziz dan rombongan itu dipanggil ke istana. Terangkan apa yang telah kamu buat di pantai tadi. Orang ngadu pada aku katanya. Datang orang Syekh Abdul Aziz dengan penterjemahnya lah ya. Tak ada dia cakap Arab pun masa itu, cakap Arab lah tapi penterjemah cakap Melayu lah. Mereka ni semayang. Kamu menyembah apa? Kami menyembah Allah. Allah tu macam mana? Dia mencerita Allah tu begini. Allah tu bukan boleh dilihat, bukan boleh ditengok, bukan boleh dipandang, bukan boleh dipegang. Betul lah dia terangkan tentang Allah. Maka tertariklah Parameswara ni dengan Islam. Lalu dia menerima Islam dan menukar agamanya kepada Islam. Namanya pun ditukar. Siapa tu namanya? Salah. Muzaffar Shah lepas itu. Siapa? Iskandar Zulkarnain Shah namanya. Iskandar Zulkarnain Shah. Dari situ baru datang Muzaffar Shah, baru datang Sultan Mansur Shah dan sebagainya. Okey, ini cikgu sejarah ni tau. Siapa nak melawan cikgu sejarah? Iskandar Zulkarnain Shah. Maka orang Melayu bila tengoknya rajanya dah masuk Islam, mereka pun masuk Islam dah juga. Itu sekarang ni kita menerima Islam. Kalau tidak apa? Orang Melayu macam orang inilah. Tengok ni. Apa tulis ni? Saya baru balik dari Bali. Bukanlah baru benar, sebulan lebih. Itu beg Bali ni tau. Nak nunjuk benda tentu ada beg Bali tau. Di Bali tu orang Melayu macam kita lah. Kita ni, cakapnya kita ni. Tapi dia nyembah patung. Dia Hindu, agama Hindu. Saya tak pernah nengok dalam dunia ni mana patung yang paling banyak sekali di Bali. Tak ada tempat yang paling banyak patung di Bali. Tiap-tiap rumah, depan rumah tu patung je. Jalan rayanya penuh dengan patung je, beratus-ratus ribu patung. Itu di Bali ya. Rupanya itu center of trade. Nak trade apa? Center of trade apa? Untuk patung-patung. Orang luar negeri beli patung di Bali lah. Orang Melayu macam kita ni. Pakai sorban pun ada. Tapi ikatnya bukanlah macam sorban itu. Ikatnya dia ada satu cara lain. Kita dari jauh macam dia nampak macam lilit sorban je. Rupanya lain. Itu pakaian tradisi orang Hindu di Bali. Pakai sorban ada. Pakai jubah. Jubah bukan sampai ke bawah. Jubah separuh tu. Hat lutut. Macam mamak punya jubah tu. Macam tu pakaian mereka. Itu Bali. Nama-nama pun nama-nama Hindu lah. Restoran pun itu sebab kalau pergi ke sana, ada tuan-tuan nak pergi sana, cari pemandu yang beragama Islam. Dia akan cari restoran-restoran yang dimiliki oleh orang Islam. Kalau tidak dia masuknya mana-mana siap lah, dia agama Hindu pula ke. Mujur lah kita ni dapat Islam. Kalau tidak macam yuk. Macam yuk. Hindu belaka lah kita. Yang ngajar ni namanya apa agaknya? Yang ngajar nama apa? Govinda Raju. Tok Imam tadi namanya apa? Muniandi. Dia apa namanya?
Demo apa namanya? Maniaci, Lechemi, Parimala Dewi. Mujo kita dapat Islam ya. Orang di Bali tu, demo Hindu tu berasal dari kerajaan Majapahit. Tahu Majapahit? Majapahit tu orang Hindu lah. Apabila pengaruh Islam oleh mereka, mereka mempertahankan kehinduan mereka itu. Maka dihalau daripada pulau-pulau di Jawa tu. Majapahit tu Jawa tau. Dihalau dari Jawa tu, pergi mereka lari ke Pulau Bali. Masa itu Bali tu belum ada penduduk, tak ada orang duduk. Jadi mereka di situ ya. Tinggallah mereka itu berkurun-kurun namanya sampai hari ini. Sebab di Bali itu 70% orang Melayu di situ beragama Hindu. Cuma tak ada macam di Malaysia ni lah ya. Tak ada pula bila Taipusan dia well tak ada, tak jumpa. Kalau di Bali dia pun tak ada jumpa pun. Mereka tu ada satu upacara namanya menyepi namanya. Dia diam menyepi nama upacara ni. Itu. Udah cerita Bali dah. Cukup lah tu ya. Mujur lah kalau tak tahu lah kita ya. Bila Taipusan macam. Kalau Taipusan kita ni macam mana? Lain ni apa buatnya kalau Taipusan? Mawak kabadi lah. Well. Demo ni, jangan pakai. Apa ni ke pakainya? Apa pakainya? Sari dari sini ke pintu tu panjangnya. Berbelik. Tapi perut nampak juga. Nampak? Mujur lah ya. Okey, udah tu. Itu apa harus. Jadi Allah jadikan kita ni bukan wajib. Kalau wajib terpaksa Allah jadikan kita. Bukan pula mustahil. Kita ni mustahil kan? Saya ni ada ke tak ada? Nampak ke tak ada tuan-tuan? Nampak ke nampak saya ni? Ada ke tak ada? Ada. Tapi bukan wajib. Kalau wajib, mesti Allah jadikan saya. Mustahil pun bukan. Betul nak kata mustahil, tuan-tuan nampak saya. Saya pun nampak tuan-tuan. Jadi kalau mustahil pun bukan, wajib pun bukan, apa jadinya? Haruslah. Itu namanya harus. Mengapa harus? Kerana dia bukan wajib, bukan mustahil. Kalau wajib, terpaksa Allah jadikan kita. Allah mana boleh terpaksa kan? Bukan pula mustahil kerana tuan-tuan dan puan nampak saya pun nampak tuan-tuan dan puan. Wajib pun bukan, mustahil pun bukan, maka jadilah harus. Untuk ada dan tiada, mentiadakan. Itu sifat bagi Allah Ta'ala. Yang akan datang kita akan baca sifat Rasul pula. Yang wajib bagi Rasul ada 4, yang mustahil bagi Rasul ada 4, yang harus bagi Rasul ada 1 ya. Jadi 4, 1. Yang tadi 20, 1. Ya. 20. Apa 20? 20 yang wajib lagi, 20 yang mustahil lagi, 1 yang harus. 20, 1. 20, 1. Bukan nombor ekor ni tau. Yang tu Rasul pun juga 4, 1. 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Tapi dalam kitab ini 3. Tapi kita ambil yang 4 dan yang masyhurnya 4. Itu akan datang kita baca 4 ya. Mana datang 4 tu akan kita bicara bulan depan insya-Allah ya. Kalau tak padam lah, kalau padam lain ceritanya ya. Okey, sekian dulu tuan-tuan. Ya. Jadi cukuplah sekali itu untuk malam ini ya. The class is now open for questioning. If there are any. Kalau tak ada, tutup aja lah ya. Okay, any question? Tak ada? No question. Kalau tak ada question, ada satu upacara. Ada permintaan dari sahabat kita tadi bahawa kita mengadakan sedikit tahlil dan doa selamat. Ya. Saya pun tak tahu lepas ini ada mamam ke dah. Tak lah, tanya sahabat kita ni. Ya. Ada, tak ada lah. Bukan kerana mamam ni ya. Kerana apa? Kerana apa nak tahlil? Kerana Allah Ta'ala. Allah suruh. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kamu akan Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Jadi kita tahlil insya-Allah ya. Untuk beberapa orang arwah. Arwah tu artinya roh-roh. Orang Melayu sebut arwah satu aja. Dia roh-roh. Kalau satu roh, banyak arwah. Seorang namanya Husain bin Muhammad Nuh. Itu ayah kepada sahabat kita tadi. Yang kedua Wan Fatimah binti
Abdurrahman. Yang ketiga Hazimah binti Husain, kakaknya. Ya. Mudah-mudahan ketiga-tiga mereka ini, roh-roh mereka ditempatkan di kalangan roh-roh orang yang beriman dan beramal soleh. Dapat ganjaran syurga seperti mana yang kita harapkan mereka dapat. Ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin